Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur kita hari ini diberi kesempatan untuk kita review kan. Sebab ramai sangat yang PM saya, okey. Firdaus minta tolong comparekan antara Honda Odyssey dengan Estima. Jadi Honda Odyssey dengan Estima ni kita panggil apple to apple lah. Senang kita nak compare sebab kita tak boleh nak compare Alphard atau Vellfire, tu dah luxury MPV. So, hari ni ada kesempatan Odyssey ada dengan saya, Estima pun ada dengan saya. Jadi, kepada penonton kat luar sana yang sedang menonton, boleh tonton sampai habis sebab saya akan ceritakan A to Z pasal Odyssey dengan Estima. So, stay tune, jangan lupa like, share and subscribe. Ni, Alhamdulillah, hari ni ada kesempatan ni Toyota Estima new facelift, orang panggil ikan keli ni, yang ni 2019, dan juga Honda Odyssey Absolute RC1 yang ni 2019 juga. Jadi untuk kita compare ni memang terbaik lah sebab tahun yang sama dan harga dua-dua ni, Odyssey dengan Estima, harga dia memang dekat-dekat. Memang tak jauh sangat beza. Jadi mana-mana penonton yang mencari model MPV Estima ataupun Odyssey, ini antara review yang kita akan dedahkan kelebihan kekurangan dia. Okay? So stay tune. Saya akan ceritakan A to Z, insya-Allah. Mana saya tahu, saya akan ceritakan dalam video ni. So, jom ikut saya, jom. Ramai yang cakap, okey, saya minat dengan Odyssey, tak minat Estima. Saya minat Estima dan tak minat Odyssey. Jadi Honda dengan Toyota ni antara top brand dekat Japan. Jadi kita tengok daripada depan dia, kalau new facelift Honda Odyssey, memang dia dah cantik dengan ada fog lamp dia dekat sini, dengan ada lampu HID dia memang dah terang sangat. Untuk malam tu sangat cun. Okey, design untuk Odyssey ni bagi saya nampak macam moden. And then jom kita tengok Estima keli ni, macam video saya sebelum ni, Estima dia dah stop production November 2019. Jadi tahun depan adalah tahun last yang kita boleh import. Sebab tu harga dia makin lama makin mahal. Yang ni new facelift, last model, last production Toyota Estima. Sebab Jepun memang dah tak keluarkan lagi. Jadi orang panggil Estima keli, Estima keli. Jadi shape dia memang cantik. Estima keli memang cantik. So, siapa yang mencari Toyota ataupun Honda, kat sini hari ni kita cuba rungkaikan dan cuba juga komen dekat bawah pilihan anda tu. Pilihan Estima ataupun Odyssey. Jom kita tengok bahagian belakang dia. Belakang dia ada kelainan sikit. Jom. Tadi kita compare bahagian depan Honda Odyssey ataupun Toyota Estima. So bahagian belakang ni, Honda Odyssey ni saya minat dari segi lampu dia ni. Lampu dia tube light ni sangat cantik. Kalau malam kita nampak macam tanduk Maharaja Jepun. So ini kelebihan orang kata Odyssey, lampu dia sangat terang dekat belakang. And then jom kita tengok Estima pula. Estima yang model baru ni, lampu dia dah lain. Dia bukannya LED yang kecil-kecil tu. Kalau 2016 ke atas, new facelift, dia dah ada tube light dekat sini. And then dia pakai bulb lagi lah untuk signal dia. Cuma lampu dia pun memang dah cantik. And then ada orang modify, orang tambah yang dekat sini pun ada tu. Itu aftermarket punya lampu lah. Tapi yang kita nak ceritakan 2016, lampu dia, design dia, tube light ni memang handsome. Kalau bawa malam tu memang handsome. So ini Toyota Estima dan juga Honda Odyssey. Jadi kita tengok dari segi rim dia, rim size. Honda Odyssey, kalau Odyssey RC1 EX model, Absolute EX model, biasanya datang dengan 17 inci. Ada juga 18 inci, biasanya ESV. Yang tu rim lagi cun lah, lagi cantik. So 17 inci untuk Honda Odyssey. Jom kita tengok Toyota Estima. Jom. Toyota Estima ni biasanya datang dengan 18 inci, 225 50 18. So size rim dia lebih besar sikit dari Honda Odyssey. Sebab kalau nak ikut dia punya size pun lagi besar. And then untuk bawa beban yang besar tu, 18 inci antara rim yang cantik lah. Biasanya orang yang beli MPV, dia akan cari storage dia, okay? Berapa besar yang boleh masuk. Jadi Estima ni kelebihan dia, okay, kalau yang datang ni aftermarket punya cover. Cover ni aftermarket. So okay, ni saya bagi tahu terus terang, kelebihan Estima, dia ada longkang dia kat dalam ni.
Jom, mari kita tengok sekejap. Okay, ni adalah longkang dia. Jadi, kalau nak letak luggage memang sangat besar dan sangat puas hati. Ni kelebihan Estima. And then, saya ceritakan, okay, Estima ni dia boleh 60-40 dia punya seat. Ini antara benda yang saya suka dengan Estima. So, untuk customer Estima atau Odyssey, cuba tengok ni saya tunjukkan. Estima dia boleh 60-40. Jadi nak letak barang dan juga dua orang boleh duduk kat sini. Ini kelebihan Toyota Estima. So kalau kata nak letak full, inilah kelebihan Estima. Dia punya saiz dia sangat besar. Nak letak apa barang pun sedap. Cuma benda yang saya kurang suka dengan Estima, dia punya ni sangat tinggi. Dia punya orang kata bonet belakang dia ni, kalau kita nak angkat barang ni lebih kurang dekat peha dah. Memang tinggi sikit. And then kalau nak angkat senang je, kita masukkan je. Okey. So macam ni dah jadi 5-seater. 5 orang boleh duduk. Okey. Kalau nak 7 orang, kita angkat ni. Ni kelebihan Estima. Memang tak ada dekat kereta-kereta lain lah, sebab dia punya ruang simpanan dia sangat besar. Jom kita tengok Odyssey pula. Tadi kita ada tengok Toyota Estima. Bila kita lipat seat dia tu sangat besar. Dan dia ada split 60-40. Jadi berbaloi untuk kita letak-letak barang, kita adjust barang. And then Honda Odyssey, dia ada longkang juga dekat belakang. Dia tak ada, memang tak ada cover dekat belakang sini. Yang kita tengok ni, dia memang tak ada cover. Cuma dia rendah. Apa yang saya suka dengan Odyssey ni, dia dekat lutut je. Kita boleh tengok kat sini Kalau nak angkat barang tu memang tak macam Estima tadi tinggi ni. Estima agak tinggi. So kalau Odyssey ni memang senang nak letak barang ke dalam sini. Dan boleh letak luggage. Memang muat. Customer saya yang beli pun semua muat letak luggage. Cuma Honda Odyssey ni dia tak ada split 60-40. Mari saya tunjukkan. Dia okey. Bila kita baringkan macam ni, kekurangan Odyssey yang saya tak suka adalah ini sahaja. Yang obvious sangat, yang nampak sangat adalah bila kita masuk ni, kita kena lipat semua seat dia. Jadi 2 orang dengan 2 orang, 4 orang saja boleh naik kereta ni. Dan belakang ni habis, lipat habis. Memang besar lagi, ruang dia memang besar lagi. Cuma dari segi belakang ni, itu saja saya tak berapa suka. Jadi pilihan di tangan anda, Odyssey ataupun Estima. Ni dari segi ruang bahagian belakang, macam mana kita nak duduk dia, mana yang lagi selesa. So macam ni dua-dua pun boleh. Memang best sebab boleh jadi armrest. Ni antara kelebihan Odyssey. Cuma seat dia kalau lipat semua masuk dalam. Jom kita tengok benda lain pula yang special Odyssey ataupun Estima ni. Jom. Okay. Antara kelebihan Odyssey yang saya suka tengok selama ni dan saya perhatikan, dia punya sitting position ni untuk driver side, dia level-level macam kereta sedan ataupun kereta crossover tau. Dia tak tinggi. Kita nak masuk ni tak perlu step up untuk masuk. Kita just masuk je dalam kereta ni. So dia sedap tau, sedap. Nampak dia punya kedudukan dia ni, level ni, kita rasa macam bawa kereta. Kita tak rasa tinggi macam bawa MPV. Macam Estima nanti kita akan tengok, kita akan compare kan. Estima dia akan rasa level dia lagi tinggi. So ni antara kelebihan Honda Odyssey. Nak keluar pun macam senang, nak masuk senang. So Honda Odyssey ni special benda-benda yang macam ni lah. Benda yang sangat praktikal. Jom. Tadi bahagian depan untuk driver. Driver pun nak bawa sedap. Eye level tu memang cun. Bahagian belakang ni antara benda yang saya paling suka berkenaan dengan Honda Odyssey. Kalau 7-seater, especially 7-seater, dia macam ni. Kalau orang tua dia nak masuk, dia pegang kat sini dan dia terus boleh masuk. Dia tak perlu pijak dekat sini maksudnya. Sebab ground clearance ni sangat rendah untuk Honda Odyssey. Jadi dia masuk macam ni, terus boleh duduk. So ni memang betul-betul shock. Dan seat dia ni saya tak nafikan sangat-sangat lembut, sangat-sangat best. Kalau kita nak compare dengan
Toyota Estima lah. Jadi seat pula macam-macam dengan, kita tengok nampak tak, dia ada lagi dekat sini ni. Ini kita panggil leg rest dia. Okey, leg rest ada. So untuk orang belakang ni memang selesa. Captain seat yang macam ni sangat selesa. Kalau nak baring ni sangat selesa lah. Boleh letak tangan. Ni kelebihan Honda Odyssey. Lagi satu, Odyssey ni kalau untuk orang tua pun, dia punya best dia benda ni. So kalau duduk ni, kita boleh tegakkan ataupun kita boleh baringkan. Oi, syok betul lah. Ni kelebihan Honda Odyssey yang tak dinafikan. Sedap. Memang seat dia sangat sedap. Jom kita tengok seat belakang dia pula. Kita review satu persatu. Jom. Untuk bahagian driver, bahagian tengah ni kita dah review kan. Kita dah bagi tahu macam mana sedapnya Honda Odyssey. Kalau 7 seater kita boleh, seat dia ni kita boleh tarik je lah. Kita boleh tarik ke sini dan kita boleh masuk ikut sini. Jom. Okey. Odyssey ni, okey, dia punya seat ni dia tak flat. Kalau kita tengok dia punya seat memang dia mencangkung sikit. Okey, saya duduk kaki akan jadi macam ni sikit. Dia akan mencangkung sikit. Jadi kalau orang dewasa duduk Honda Odyssey, 2 orang okey. Kalau 3 orang dia agak sempit sebab ni ada tayar dia lagi dekat sini. So agak sempit. So kalau nak ikutkan, okey lah, boleh lah. 3 orang boleh lah. Dia kena naikkan dekat belakang ni untuk bagi selesa. Cuma yang ni kalau kita duduk ni, kita dah automatik macam nak baring. Ni Honda Odyssey. Dia tak sama macam Estima. Estima dia flat seat. Yang ni dia curve sikit. Jom kita tengok Toyota Estima pula macam mana. Jom tengok Honda Odyssey. Kalau kita nak masuk dia, senang je. Kita masuk dan terus ni. Cuma macam Estima ni, dia agak tinggi sikit. Ground clearance dia memang tinggi kat sini. Cuma kita nak masuk ni agak kita nak keluar ni agak, orang kata, tak lepas lah kaki. And then kalau dah bawa okey. Kalau dah, orang kata, duduk dalam kereta ni okey. Cuma lagi satu, Honda Odyssey, Toyota Estima ni, bila kita duduk dengan keadaan seat walaupun yang paling rendah yang kita adjust, kita masih merasa sebuah MPV. Kita tak rasa macam Odyssey tadi macam sedan sebab sitting position dengan eye level dia ni straight je. Cuma yang ni dia agak tinggi Ni bahagian driver side. Depan kita dah settle, kita dah tengok sitting position dia. Cuma bahagian belakang ni bahagian belakang ni, kalau orang kata orang tua tu kalau nak naik, dia mesti kena panjat dekat sini sebab dia punya seat ni agak tinggi. Okey, sitting position dia ni agak tinggi. So dia kena panjat sikit untuk dia masuk ke dalam. Ini adalah bagi saya kekurangan lah Toyota Estima ni sebab dia tinggi. So dia tak sama macam Odyssey yang senang nak masuk. Tapi sama je, dia ada lagi leg rest. Okey. Kalau nak compare dengan Honda Odyssey, terus terang saya cakap, jujur saya cakap, seat dia ni agak keras. Kalau nak compare dengan Honda Odyssey, kita akan rasa soft, kita akan rasa lembut sikit dia punya cushion dia. Okey. And then mari kita tengok, okey. Odyssey ataupun Estima, seat dia lebih kurang sama je. Dia ada leg rest, okey. Dia ada, orang kata, armrest. Lepas tu dia boleh baringkan seat ni ke depan ke belakang. Cuma Odyssey tadi ada lagi satu untuk back support ni, dia boleh naikkan. Tu antara kelebihan. So kalau kira dalam ni lebar lebih kurang, cuma seat Odyssey tu dia besar sikit. Kita akan rasa seat tu besar sikit. And then Estima ni antara kelebihan dia, kalau 7 seater nak lalu ke depan ke belakang ni, okey, ke depan ke belakang ni agak senang. So dia ada space dia lagi. Dia ruang dia lebih besar lagi kalau untuk kita ke belakang. Jom kita tengok bahagian belakang dia pula. Okey. Ya. Okey. Okey, ni bahagian belakang untuk Toyota Estima. Tadi kalau Honda Odyssey dia curve sikit. Okey, dia ada, kalau kita duduk tu kita akan rasa macam mencangkung sikit. Kalau Toyota Estima dia flat sikit. Jadi kalau kita duduk, nampak, kalau kayak Odyssey tadi kita akan rasa dekat sini ada back support dia ni. Okey, dekat peha kita. Kalau Estima ni, kalau orang yang kaki panjang, dia akan rasa tergantung sikit.
Ini Toyota Estima. So dia flat seat, sama juga boleh angkat headrest dia, semua boleh angkat. Dan boleh adjust. Dia still lagi boleh adjust. Nak baring habis pun boleh. Maksimum. And then boleh tegakkan juga. Ini antara bagi saya nak kata kelebihan atau kekurangan, bergantung pada penonton lah. Berminat yang macam mana. Sebab seat belakang ni bagi saya, untuk anak-anak tu okey. Kalau orang dewasa dia kurang selesa. Untuk 3 orang duduk pun dia akan rasa cramp. Kalau budak-budak, InsyaAllah 3 orang tak ada masalah sangat. Okey. Tadi kita dah cerita luar, dalam, belakang macam mana. Okey, seat pun macam mana. Jadi sekarang kita duduk dalam Estima dan kita tengok ni. Ni adalah dashboard Estima new facelift 2016 ke atas. Memang design dia sama macam ni. Dulu punya Estima dia ada 4 spoke, sekarang dah 3 spoke. So nampaklah modern sikit steering dia, tapi still lagi feel macam old school. Bagi saya nampak old school sikit. And then dashboard dia dah canggih sikit lah. Macam dulu pun ada juga untuk letak-letak barang macam ni, semua ada. Cuma dia, orang kata lagi flat face dia tu lagi nampak lagi cantik lah. Dengan kemasan-kemasan macam ni. Dia ada leather stitching. Okay, so nampak lagi kemas. And then Estima memang dari dulu dia gunakan, orang kata, meter yang macam dekat tengah ni. Design dia ni senang untuk kita tengok depan, dan kita cuma tengok sekejap-sekejap je dekat sini. Masih menggunakan analog, cuma ada sedikit saja untuk display meter dia gunakan digital. Itu sahaja. And then okay, dari segi aircon ni, macam dulu punya Estima kita tekan-tekan ada button tu. Sekarang dia dah canggih sikit, dia dah touch. So nampaklah panel yang dia buat dekat sini ni advance sikit. Cantik sikit lah kalau compare dengan yang lama. Nanti kita akan compare dengan Odyssey pula. Kita akan feel macam mana dalam Odyssey. So ini bahagian orang kata dalam Estima ni, daripada dashboard dia, daripada interior dia semua ni. Dia kalau Estima Eras, dia akan gunakan half leather seat. So dia punya cover apa ni, dia punya leather bahagian tepi, tengah ni masih lagi fabric. And then lagi satu console box ni. Console box kalau kita tengok, dia boleh tolak sampai ke belakang. Ini untuk Estima Eras memang ada benda ni. Macam dulu dia tak ada. Dulu dia mati dekat sini, ataupun dia tak ada langsung. Macam ni kita nak letak handbag pun boleh. Ni untuk bahagian belakang, untuk simpan barang. Jadi antara kelebihan Estima lah untuk ruang dia dekat sini. Cuma saya akan bagi tahu Estima ni kekurangan yang dari dulu saya tak faham kenapa Toyota dia buat benda tu sampailah last production Estima. Estima ni, mana-mana Estima Recon Japan ni, dia cuma ada 2 airbag sahaja. Daripada dulu sampai sekarang dia ada passenger airbag untuk depan dengan driver airbag sahaja. So kebanyakan kereta MPV dia dah ada 6 ataupun 7 airbag. So dia ada side airbag, dia ada curtain airbag, dia ada front airbag ni. Tapi Estima ni dari dulu dia cuma ada 2 airbag. So siapa-siapa yang nak beli Estima, saya bagi tahu terus terang kat sini, Estima ada 2 airbag. So untuk safety dia, untuk passenger yang belakang tu kurang sikit lah. Itu sahaja kekurangan yang saya betul-betul nampak jelas. Bagi saya nampak jelas. Mungkin tak ada di-reviewkan sebelum ni, tapi saya bagi tahu itulah kekurangan dia. Okey, jom kita tengok Honda Odyssey pula. Tadi kita tengok dekat Toyota Estima, dia punya design dashboard dia. So design steering dia. Jadi kat sini saya tak tahu mana satu pilihan penonton, tapi saya rasa Honda punya steering lebih selesa dipegang dan lebih sedap. Lagi satu dengan dashboard ni, dashboard yang Honda buat ni, walaupun orang kata meter dia kat tengah tapi belum full digital, dia punya sedap mata memandang. Sebab dashboard dia punya, orang kata, meter dia tak mengganggu penglihatan kita. Masih lagi dekat bawah macam ni. So eye level tu masih lagi boleh tengok jalan dekat depan. Dan dia punya, orang kata, dashboard ni nampak lagi
lagi kemas lah. Lagi kemas dengan touchscreen sama macam Estima tadi, cuma dia kita feel macam more to modern design lah. Dari segi Honda punya design ni lebih sedap mata memandang. So jujur saya katakan Honda dia pandai untuk interior dia, kita rasa macam lebih modern. And then tadi kalau kita tengok Toyota Estima, dia ada satu orang kata apa ni, konsol dekat tengah ni yang kita boleh tarik depan dengan belakang. Cuma Honda Odyssey dia ada dekat bawah ni dan dia boleh tarik untuk dia letak air dekat sini. Ini adalah konsol untuk orang dekat tengah ni. And then ada power outlet sama juga macam Estima, ada USB. Ni memang standard. Then yang paling best, Honda Odyssey ni dia menang dari segi safety. Bagi saya Honda dia pandai. Sebab kalau kita comparekan Toyota Estima, dia cuma ada 2 airbag. Tapi Honda Odyssey dia ada 6 airbag. So kat mana airbag Honda Odyssey ni? Macam Estima tadi depan je 2. Kalau Odyssey dia ada dekat steering 1, dia ada dekat depan ni 1, dah 2. Lepas tu dia ada lagi dekat side, dekat tepi ni. Okey. Dekat side ni maksudnya driver dengan passenger pun dia ada side airbag, tu yang penting. Lepas tu dah 1, 2, 3, 4, dia ada lagi ni curtain airbag. So ada dekat Honda Odyssey sahaja. Kalau ada curtain airbag ni, kalau cermin pecah ke, dia masih membantu orang kata driver dengan passenger. So dari segi safety, saya bagi menang pada Honda Odyssey. Memang terbaik lah bagi saya. Dia menjaga safety. So dari segi steering, sedap, masih sedap Odyssey. Steering dia kita rasa ringan, bawa tu kan, memang feel dia tu sangat best. So kita akan tengok, comparekan enjin dia pula macam mana. Jom. Mana-mana yang berjiwa kelajuan, bagi saya Honda Odyssey ni memang sedap lah. Siapa yang masih lagi ada jiwa-jiwa, orang cakap kaki tekan lah. Terus terang saya cakap, siapa yang kaki tekan, Honda Odyssey adalah pilihan terbaik lah. Sebab dia dah gunakan A-Dream teknologi, iVTEC, enjin 2.4K24. Bila kita tekan dengan 7 speed CVT dia, berdesup dia pergi. Memang dia tak ada meraung. Enjin yang sama 2.4 ada juga dekat Toyota Estima. Estima pakai enjin 2.4 sebab Roadtec dua-dua ni sama. Cuma Estima dia enjin NA. Estima menang dari segi ketahanan enjin. Lanyaklah macam mana pun, lasaklah selagi jaga servis minyak hitam, minyak gearbox dia, filter dia tu, pakailah macam mana pun, Estima ni masih lagi bertahan. Cuma saya bagi tahu, saya revealkan betul-betul, mungkin geng-geng Odyssey tak puas hati juga. Tapi ini adalah kisah benar. Kalau Honda, sebab dia menggunakan VTEC teknologi, kalau selalu tekan, biasanya dalam 5 tahun, 6 tahun, ada satu masalah dia. Dia akan leaking dekat sini. Dekat top set dia ni, dia akan leaking minyak dekat sini. Ini adalah masalah normal untuk VTEC. Kalau Honda Odyssey, selama saya jual, itu normal. So, bila dah tukar top set dekat sini, biasanya dalam 5-6 tahun lah. Ataupun 10 tahun pun boleh jadi. Tapi, bergantung pada driver tu sendirilah. Kalau dia kaki tekan, okey, memang benda tu berlaku. Dia akan leaking minyak dia dekat sini. Tu normal. And then kalau nak tukar top set dia pun tak mahal sangat. So banyak dah kedai yang boleh buat. Tapi berbanding dengan Toyota ni kita tengok. Toyota enjin dia memang sangat tahan lasak. Lenjanlah macam mana sekalipun, dia belum tentu lagi nak leaking dekat sini. Sebab enjin NA dia ni memang diuji untuk ketahanan. So, enjin yang sama 2.4 dan Odyssey pun 2.4. Pilihan di tangan penonton nak pilih yang mana. Sebab saya dah reviewkan luar dan dalam dia macam mana. Sebelum saya terlupa, ada satu persamaan antara dua ni. Dua-dua ni saya suka. Jom kita tengok last. Okay, jangan stop lagi, jom.
sebelum kita mengakhiri episod ni lah, episod Estima dengan Honda Odyssey, persamaan yang paling ketara adalah seat dia. Kita tengok okey, Odyssey ni kita boleh tarik dia sampai ke belakang macam ni lah. Nampak? Estima pun sama, dia boleh tarik seat. Okey, yang ni paling penting, seat belakang tu kita lipat masuk dalam. Estima pun sama, kita lipat masuk dalam. Cuma yang ni kita tengok, kita baring. Okey, saya tunjukkan Odyssey kalau kita baring ni, dia akan naik sekali. Perasan tak? Benda ni dia naikkan sekali. Nampak? So dia naikkan. So dia naikkan kaki kita ni. Ni kelebihan Odyssey pula. So kita baring macam ni, kita angkat yang ni. Okey. Lepas tu kita baring. Ya Allah, selesanya. Yang ni kalau 4 orang sangat-sangat best. Kelebihan Odyssey. Estima pun boleh buat juga, jangan risau. Estima benda yang sama, cuma seat dia tak adalah orang kata naik macam ni. Yang ni dia akan turunkan balik, dia akan follow position ni. Okey. Dan saya selalu cakap dengan customer, kalau pakai Odyssey ataupun Estima, bila kita lipat-lipat seat macam ni, kalau wife nak beranak dalam kereta pun boleh. Sebab sangat selesa. Jom kita tengok Toyota Estima. Benda yang sama juga boleh buat dekat Odyssey ni, kita buat dekat Estima pula. Jom. Okey, nak naik dia memang agak tinggi sikit lah. Okey. So, ni untuk Estima. Sama juga, kita boleh seat ke depan habis, ke belakang habis macam ni. Dengan syarat seat yang belakang sama macam Odyssey, kita lipat masuk ke dalam. So, Estima ni dia boleh kiri dan kanan, sama macam Odyssey. Macam ni. Bila kita ke kiri habis ni, kita ke belakang habis. Kita tolak ni. Then, yang paling best dia, kalau kita tolak ke belakang habis pun, kita baring habis. Lepas tu kita angkat kaki ni habis. Odyssey tadi kalau kita angkat, dia punya seat pun naik sekali. Kalau Estima, dia tak naik, dia memang start dekat sini. Tapi Estima pun selesa. Ada armrest, kita boleh baring. Ya Allah, ini dalam keadaan 4 orang naik kereta ni selesa. Sebab tu saya kata kalau nak beranak dalam kereta pun memang boleh. Nampak tak? Nak beranak dalam kereta pun boleh. Okey. So ini antara kelebihan dan persamaan lah. Kita panggil persamaan lah Estima dengan Odyssey. So saya rasa saya dah review banyak. Kalau ada apa-apa yang saya tertinggal, boleh je komen dekat bawah. Saya akan reviewkan apa-apa jenis MPV pun, insya-Allah. Sebab memang kita ada Honda dengan Toyota sangat-sangat banyak. Cakap je nak model apa, insya-Allah kita cuba tunaikan juga. Okay. So macam saya kata, Estima dia agak tinggi sikit. So nak turun, nak naik, dia memang tinggi kalau compare dengan Honda Odyssey. Terima kasih pada semua yang support, semua yang sedang menonton sampailah habis video ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Kalau boleh komen dekat bawah tu, supaya kita semua dapat ilmu, dapat berkongsi ilmu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.